nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita teruskan kuliah kita dengan bacaan kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan pagi ini insyaAllah kita akan teruskan dengan membaca perkara yang ke-30 dan yang seterusnya. Jadi kita lihat halaman 61, ya, buat mereka yang mempunyai kitab, ya. Dan memang kita syorkan supaya kitab Syarh Sunnah ini dimiliki dan dibaca, kerana dia menghimpunkan perkara-perkara asas agama yang cukup penting untuk dihayati oleh setiap seorang Muslim. Kita lihat perkara yang ke-30. Seseorang tidak boleh bermalam sementara dia tidak merasa memiliki imam, baik seorang imam yang adil ataupun zalim. Perkara ke-31. Haji dan berjihad bersama imam terus berlanjut dan boleh solat jemaah di belakang mereka, dan setelah itu melakukan solat 6 rakaat dengan cara salam setiap 2 rakaat, sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Perkara ke-32. Manusia yang paling berhak memegang khilafah adalah keturunan Quraisy sampai Isa bin Maryam turun. Seterusnya, barang siapa keluar daripada imam yang muslim, maka dia termasuk kelompok Khawarij dan telah mematahkan tongkat kepimpinan kaum muslimin serta menentang asar. Apabila meninggal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kita lihat perkara-perkara yang telah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Dia adalah lanjutan daripada perkara 29 yang kita telah sebutkan pada minggu yang lepas, tentang kewajipan setiap seorang Muslim mendengar dan taat kepada pemimpinnya, ya, pemimpin negaranya, ya, dan bahawa syariat Islam menegah orang Islam untuk menentang, ya, dan keluar memberontak terhadap pemerintah negaranya. Kita lihat perkara yang ke-30 yang kita telah bacakan tadi, ya. Imam Al-Barbahari mengatakan seseorang itu tak boleh bermalam. Maknanya dia tidak boleh walau dalam sehari pun, ya, merasa bahawa dia tidak mempunyai imam. Imam di sini maknanya pemerintah, ya, pemerintah negara. Alhamdulillah. Baik seorang imam yang adil ataupun zalim, ya, dengan erti kata setiap seorang Muslim perlu sentiasa taat kepada pemerintahnya, ya, taat kepada pemerintah negaranya. Tak kira sama ada pemerintah itu adil ataupun zalim, ya. Kezaliman seseorang pemerintah, ya, sama sekali bukan sebab untuk membolehkan seseorang Muslim atau sesebuah rakyat untuk keluar memberontak dan menentang pemerintah yang zalim itu, ya. Selagi mana pemerintah itu masih lagi di dalam lingkungan Islam, dengan erti kata dia tidak melakukan suatu kekufuran yang nyata yang menyebabkan dia terkeluar daripada Islam, maka selagi itu, ya, rakyat di sebuah negara wajib mentaati
pemerintah Islam itu, walaupun dalam keadaan pemerintah itu zalim. Hakikatnya kalau kita lihat dalam masalah ini, adanya syubhat, kekeliruan di kalangan sebahagian masyarakat yang mempunyai tanggapan, ya, bahkan di kalangan agamawan sekalipun, yang mempunyai tanggapan bahawa sekiranya seseorang pemerintah itu tidak adil, melakukan satu kezaliman, ya, maka rakyat ataupun masyarakat Islam negara itu boleh menentang pemerintah itu. Ini adalah satu salah faham, ya, di dalam masalah tentang taat kepada pemerintah, ya. Pandangan ini bertentangan sama sekali dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kita lihat dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Ala man wuliya alaihi walin." Barang siapa daripada kalangan kamu yang diperintah oleh seorang pemerintah, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, yang dilihat pemerintah yang dilihat melakukan hal-hal kemaksiatan, falyakrah ma ya'tihi min ma'siyatillah, maka hendaklah dia membenci kemaksiatan itu, wala yanza'anna yadan min ta'ah, dan jangan pula dia menarik tangan ketaatannya. Kita lihat hadis ini menjadi petunjuk kuat, menjadi kata putus di dalam hal tentang interaksi rakyat sebuah negara dengan pemerintah yang zalim. Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang melihat seorang pemerintah yang melakukan hal-hal kemaksiatan, tentu sahaja termasuk dalam hal-hal kemaksiatan adalah perbuatan-perbuatan zalim, ya, kezaliman dalam segala bentuknya, sama ada pemerintah itu menzalimi dirinya ataupun dia menzalimi rakyatnya. Hal itu semua termasuk dalam lingkungan hal-hal kemaksiatan. Nabi mengatakan maka hendaklah dia membenci kemaksiatan itu. Maknanya dia tidak boleh bersama dengan pemerintah dalam hal kemaksiatan itu. Ya, dia tidak boleh bersekongkol, dia tidak boleh menolong, ya, atau membantu, ya, pemerintah dalam melakukan kemaksiatan itu. Sebaliknya dia perlu membenci kemaksiatan itu, ya, kerana perbuatan maksiat itu dimurkai oleh Allah, ya, maka kita tidak boleh bersekongkol dengannya. Tetapi itu adalah satu perkara. Dalam masa yang sama Nabi mengatakan, dan jangan pula dia menarik tangan ketaatannya, ya. Dia tidak taat di dalam hal kemaksiatan itu, dia menarik dirinya daripadanya, dia menjauhkan dirinya daripadanya. Tetapi dalam masa yang sama, ketaatannya secara am kepada pemerintah itu tetap berterusan, ya. Dia tetap lagi taat, tunduk di bawah pemerintah itu, ya. Ini kerana kalau sekiranya seseorang itu menarik tangan ketaatannya daripada seorang pemerintah, walaupun atas alasan dia melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman, ya, dan sebagainya, alasan-alasan seperti ini sama sekali tidak diterima, ya, di dalam syariat Islam. Seperti mana dalam hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Man khala'a yadan min ta'ah laqiyallaha yawmal qiyamah wala hujjata lah." Barang siapa yang menarik tangan ketaatannya, yakni daripada pemerintahnya, dia akan bertemu dengan Allah, yakni di akhirat kelak, dalam keadaan dia tidak mempunyai apa juga alasan, ya. Barang siapa yang menarik tangan ketaatannya,
maknanya dia memberontak terhadap pemerintahnya. Rasulullah kata dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dalam keadaan tidak ada apa juga alasan, ya, tidak ada apa juga alasan yang boleh diberikan yang akan diterima oleh Allah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak ada bai'ah. Bai'ah maknanya sumpah taat setia, ya. Dalam Islam hanya ada satu bai'ah, iaitu bai'ah kepada pemerintah yang tertinggi, ya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'ah, dalam keadaan dia tidak taat kepada pemerintah tertingginya, ya, mata maitatan jahiliyah, dia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis yang sahih daripada riwayat Imam Muslim. Kita lihat perkara yang ke-31. Haji dan berjihad bersama imam terus berlanjut dan boleh salat jemaah di belakang mereka. Ini adalah pendirian Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap pemerintah negara, bahawa masyarakat Islam di sebuah negara, ya, atau masyarakat Islam secara amnya, mereka terus mengerjakan haji dan berjihad di belakang pemerintah negara, ya. Tak kira apa juga keadaan pemerintah negara itu, sama ada dia adil ataupun zalim, selagi mana mereka masih Islam. Bahkan mereka terus solat jemaah di belakang mereka. Kalau kita lihat, ini keadaan pada zaman awal Islam dahulu. Ibadah haji atau jihad seperti mana solat berjemaah akan diimamkan, akan dipimpin oleh pemerintah tertinggi, ya, seperti mana yang kita lihat dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah ketika solat dia jadi imam, ya. Ketika mengerjakan haji, ini mungkin ramai yang tak tahu, pada zaman dahulu mereka akan pergi berbondong-bondong, ya, betul, dikepalai oleh pemimpin negara. Kalau zaman Rasulullah akan mengepalai rombongan haji, ya. Kalau ada tabung haji, Rasulullah lah jadi pemimpinnya. Dia jadi mutawifnya, kita zaman sekarang ni panggil mutawif, ya. Rasulullah akan mengepalai jemaah haji, ya. Begitu juga dengan jihad. Jihad dipimpin oleh Rasulullah atau para khalifah yang datang sesudah baginda. Mereka adalah di barisan hadapan. Mereka lah yang mengepalai panji tentera Islam, ya, di mana tentera di belakang akan taat kepada panglima perang itu yang dipimpin oleh pemerintah negara, ya. Jadi nak mengatakan bahawa adalah termasuk dalam erti kata sunnah untuk terus turut serta dalam ibadah haji, dalam jihad, dalam salat yang dipimpin oleh pemerintah negara. Tak kira apa juga keadaan mereka, selagi mana mereka masih lagi Islam. Walaupun dalam keadaan mereka melakukan kemaksiatan dengan berbagai bentuknya, melakukan kejahatan, kezaliman dalam segala bentuknya, ya, selagi mana mereka Islam, mereka terus ditaati, ya. Ibadah haji dikerjakan bersama dengan mereka, begitu juga jihad dan juga solat, ya, solat berjemaah, ya. Kalau kita lihat, boleh kita faham tentang erti kata mengerjakan haji bersama dengan pemerintah adalah dalam masalah pada zaman sekarang. Boleh kita lihat dalam konteks menentukan anak bulan, melihat anak bulan, yang mana kita lihat pada zaman sekarang sehingga ke hari ini ia ditetapkan oleh pemerintah, yang mana kita kata itu yang kita kena ikut dan kita tidak boleh keluar daripadanya. Melihat anak bulan ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat rakyat sebuah negara akan ikut.
dalam menentukan anak bulan hari raya Aidilfitri ataupun anak bulan Zulhijjah yang akan menentukan hari haji, hari Arafah, kan? Dia bergantung kepada anak bulan Zulhijjah itu, ya. Maka kena ikut ketetapan pemerintah. Tak boleh kita nak buat ketetapan sendiri, lalu kita nak buat solat hari raya sendiri, nak pergi Arafah sehari sebelum atau sehari selepas apa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya. Tak boleh. Dan kita melihat itu amalan dia. Tak ada jemaah haji yang hari awal atau hari lambat atas alasan dia nampak anak bulan sebelum atau selepas. Kita tak nak, benda ni tak berlaku. Dan ini adalah satu rahmat. Itu yang sepatutnya, ya. Maka kita melihat para sahabat, ya, sesudah kewafatan Rasulullah, adanya pemimpin-pemimpin ketika zaman sahabat lagi yang terdiri di kalangan orang-orang yang zalim. Masalah pemerintah zalim ini bukan satu masalah yang baru. Kita kena faham. Tidak seperti mana yang diwar-warkan, yang dikecoh-kecohkan pada zaman sekarang. Oh, pemerintah zalim. Daripada zaman sahabat lagi, 1400 tahun dahulu. Once upon a time, ya? Once upon a time sudah ada pemerintah-pemerintah zalim di kalangan umat Islam pada zaman sahabat lagi. Antara pemerintah yang zalim yang cukup terkenal dalam sejarah Islam awal lagi adalah, boleh tulislah siapa yang tak kenal, yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Hajjaj, Hajjaj daripada kataan haji, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya. Dia wafat pada tahun, dia mati pada tahun 95 Hijrah, ya. 95 Hijrah. Jadi ini di kurun yang pertama lagi, ya. Dia adalah seorang pemerintah, ya, seorang gubernur, ya, yang dikira sebagai seorang pemerintah yang sangat zalim. Bahkan ulama-ulama sejarah memberi jolokan kepada dia sebagai Saffakun Liddima. Saffakun Liddima maknanya seorang yang menumpahkan darah, ya, menumpahkan darah orang-orang Islam. Bahkan dia telah membunuh seorang sahabat. Ini kemuncak kezaliman katanya. Dia telah membunuh Abdullah bin Az-Zubair, seorang sahabat anak kepada seorang sahabat, Az-Zubair bin Al-Awwam, itu ayah dia, Abdullah bin Az-Zubair Al-Awwam. Abdullah sahabat, Az-Zubair juga seorang sahabat. Abdullah adalah anak kepada Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi dia cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abdullah bin Az-Zubair cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Telah dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bahkan setelah dia dibunuh di Mekah, semulia-mulia tanah, ya, semulia-mulia bumi, dibunuh oleh Al-Hajjaj. Bahkan setelah dibunuh dia disalib supaya menjadi pengajaran. Adalah kisah dia. Tetapi nak mengatakan bahawa para sahabat yang hidup pada zaman itu, ya, termasuk Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini bukan calang-calang sahabat. Ini adalah seorang sahabat yang alim, seorang sahabat yang faqih, yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi dalam hal-hal agama. Dia terus tetap taat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dia terus salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan sama sekali tidak pernah terlontar dalam lidah dia kata-kata menyuruh supaya memberontak atas Al-Hajjaj bin Yusuf. Dalam keadaan dia membunuh orang Islam,
ratusan kalau bukan ribuan orang Islam telah dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dia ni kalau buat satu salah silap pun penggal kepala. Tak ada akta hasutan, tak ada, tak main, terus penggal kepala. Al-Hajjaj bin Yusuf saffakun lidima, dia menumpahkan darah orang Islam cukup banyak, ya. Tetapi ternyata para sahabat terus, ya, tunduk dan taat kepada dia dalam hal-hal yang ma'ruf. Dalam hal-hal kemungkaran, pembunuhan, mereka sama sekali tidak bersama, ya. Tetapi ketaatan kepada dia secara amnya terus kekal, ya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa barang siapa yang solat di belakang pemerintahnya, tak kira apa juga solat fardu, solat Jumaat, solat hari raya, lalu kalau dia kembali ke rumah dan dia mengulangi solatnya atas alasan bahawa solat yang pertama tadi tak sah kerana imamnya zalim, dia telah melakukan satu hal bid'ah. Dia telah melakukan satu kebid'ahan, satu hal yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pegangan ahli sunnah wal jamaah untuk tetap salat di belakang imam, tak kira kalau imam itu pemerintah tertinggi negara yang zalim, dan salat itu dikira sebagai sah, ya. Apa juga kekurangan salah silap akan ditanggung oleh imam itu, ya, kerana dia yang memimpin, ya. Pernah satu ketika seorang gubernur pada zaman awal Islam, dia gubernur. Berbeza dengan keadaan zaman sekarang. Gubernur, pemerintah pada zaman dulu, mereka akan memimpin solat, jadi imam solat. Jadi seorang gubernur, kita boleh bayangkan, dia datang solat subuh. Seburuk-buruk dia datang solat subuh, ya. Tapi dalam keadaan mabuk. Dan dia solat subuh, jadi imam. Ternyata dia solat subuh daripada 2 ditambah 4 rakaat. Dia solat subuh 4 rakaat. Maka apabila dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, makmum kat belakang tegurlah. Tegur seperti mana yang sepatutnya. Imam, awak solat 4 rakaat tadi. Dia kata apa? Nak aku tambah. Dia kata nak aku tambah lagi. Maknanya samsing segala samsing. Dalam masalah seorang gubernur yang sangat melampau, ya, dalam kezaliman dia, bahkan sehingga dalam ibadah sekalipun dia melanggar sunnah Nabi secara sejelas-jelasnya. Tapi nak kata bahawa jemaah di belakang mereka terus solat bersama dengan dia. Dia nak solat macam mana, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah untuk terus, ya, taat dan salat di belakang mereka. Bahkan sehingga ke jihad sekalipun, kalau nak jihad di belakang dia, sehingga sanggup menggadaikan nyawa, ya, di bawah pemimpin yang zalim itu, ya. Kerana itu yang dituntut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenangkan bahawa apa juga bentuk pemberontakan, apa juga bentuk menentang pemerintah, dia akan melemahkan Islam dan juga umatnya. Dia akan menyebabkan agama Islam itu jadi lemah, dan dia akan menyebabkan umat Islam hilang kekuatan mereka. Kerana kekuatan umat Islam, kekuatan agama Islam adalah pada penganut itu, pada penganut orang Islam itu yang tunduk di bawah pemerintah. Pemerintah itu yang akan menjaga agama Islam, kerana pemerintah itu yang akan menjaga kekuatan umat Islam. Maka kalau sekiranya rakyat Islam di sebuah negara keluar memberontak, secara otomatiknya mereka akan menyebabkan agama Islam dilihat jadi lemah. Seperti mana umat Islam itu secara keseluruhannya akan hilang kekuatan mereka, akan membuka ruang kepada musuh untuk melawan, menyerang mereka, ya. Adapun di situ Imam Al-Barbahari, kita tengok muka surat 61 sambung 62, dan setelah itu melakukan solat 6 rakaat, yakni selepas solat Jumaat, ya.
dan setelah itu melakukan solat 6 rakaat. Maksud Imam Al-Barbahari yakni setelah solat Jumaat, ya, melakukan solat 6 rakaat, melakukan solat sunat 6 rakaat dengan cara salam setiap 2 rakaat, ya. Kenyataan Imam Al-Barbahari ini, ya, ini pendapat yang dia sebut, ya. Tetapi kalau kita perincikan, ya, dalam sunnah, selepas solat Jumaat, seorang itu ada pilihan untuk sama ada nak kerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat sahaja, ya, tidak sampai 6 rakaat, ya. 2 rakaat atau 4 rakaat di rumah ataupun di masjid, terpulang kepada dia. Itu pilihan, itu sabit dalam sunnah Nabi. Jadi kita kena ambil maklumlah tentang kenyataan Imam Al-Barbahari tadi, kena adanya sunat 6 rakaat. Itu tak ada dalilnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Manusia, kita lihat perkara yang ke-32, manusia yang paling berhak memegang khilafah, yakni memegang tampuk kuasa khalifah, ya, khalifah ini adalah antara istilah, ya, ini adalah antara istilah yang diberikan buat pemimpin yang tertinggi. Jadi kena faham juga, ada kekeliruan juga di kalangan sebahagian masyarakat Islam yang beranggapan bahawa pemimpin yang ditaati hanya khalifah. Seperti mana kelompok Hizbut Tahrir, mereka ada salah faham. Hizbut Tahrir ni adalah satu kelompok, mereka kata mereka hanya taat kepada khalifah. Kalau tak ada khalifah, tak ada taat, ya. Sedangkan kita kata istilah khalifah ini adalah satu istilah buat pemerintah yang tertinggi. Tak kira pemerintah tertinggi itu mengambil mengambil nama khalifah atau sultan atau raja, atau seperti mana istilah pada zaman sekarang, presiden, Perdana Menteri, tak kira apa juga, asalkan dia memegang tampuk kuasa pemerintah tertinggi, maka dia ditaati, ya. Cuma di sini Imam Al-Barbahari kata manusia yang paling berhak memegang khilafah adalah daripada keturunan Quraisy sampai turunnya Isa bin Maryam, ya. Tentang masalah taat kepada pemerintah, ya, adanya hadis yang sahih daripada riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para khalifah daripada kalangan Quraisy, Rasulullah kata, para khalifah daripada kalangan Quraisy, al-khilafatu min Quraisy, ya, para khalifah daripada kalangan Quraisy. Maksudnya apa? Mereka yang paling layak untuk menjawat jawatan khalifah, pemimpin tertinggi, adalah daripada kalangan orang-orang Quraisy. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda daripada keturunan orang Arab Quraisy, ya. Hikmah mengapa Nabi berkata begitu, bahawa para khalifah yang paling layak untuk menjawat jawatan khalifah adalah orang-orang Quraisy, ini adalah kerana kita sedang membicarakan tentang tampuk tertinggi, pemerintah tertinggi di kalangan umat Islam seluruhnya, satu dunia. Kerana kita kena faham juga bahawa Islam dia tidak membezakan negara-negara. Islam tidak bersifat kelompok-kelompok. Bahkan Islam menentang segala bentuk perpecahan, segala bentuk berkelompok-kelompok. Tak kira kelompok kebangsaan, bersifat bangsa, bersifat bahasa, bersifat warna kulit, atau seperti yang kita lihat pada hari ini, bersifat kenegaraan, ya. Ini semua, ya, bertentangan dengan tuntutan Islam supaya umat Islam bersatu di bawah seorang pemimpin. Jadi hikmah mengapa Nabi mengatakan bahawa para khalifah daripada kalangan orang-orang Quraisy cukup jelas. Kerana untuk nak menghimpunkan umat Islam satu dunia, umat Islam, ya, lebih mudah untuk berhimpun di bawah seorang khalifah Arab, tentu saja daripada keturunan Quraisy. Kerana daripada keturunan itu juga datangnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya ada seorang pemerintah tu ada beberapa calon, ya, yang mana setiap calon itu mempunyai kelayakan-kelayakannya. Kita kena ingat, untuk nak menjawab jawatan khalifah ni ada syarat-syarat, ada kriteria-kriterianya. Antaranya hendaklah dia mempunyai ilmu, tentu saja ilmu agama, di samping ilmu dunia. Dia seorang berilmu, seorang alim, seorang mujtahid, mampu ijtihad, mengeluarkan hukum, ya, kerana menjadi pemerintah menuntut supaya dia membuat keputusan-keputusan. Antara keputusan-keputusan itu adalah keputusan-keputusan dalam hal-hal agama. Dia perlu seorang alim, seorang mujtahid, seorang adil, seorang yang adil, dan seorang yang disukai oleh rakyat. Kena ada ciri-ciri ni. Tak boleh kita nak bawa seorang yang orang tengok muka je tak suka. Tak boleh. Ya, kerana hal ketaatan ni dia bersifat apa? Kadang-kadang dia ada bersifat apa? Hati itu kadang-kadang dia disuka kepada setengah orang, dia tak berapa berkenan dengan setengah orang, ya. Kerana itu kita lihat antara ciri-ciri seorang pemerintah tu hendaklah dia mempunyai muka paras yang boleh diterima, bukan orang yang cacat. Kerana ini manusia secara fitrahnya dia tak berapa nak taat, tak boleh berapa nak suka. Ini kriteria-kriteria ni dia ambil kira, ya, di dalam calon, ya, pemerintah, ya. Maka hendaklah dia seorang alim, seorang mujtahid, seorang yang adil, seorang yang diredai oleh masyarakat Islam. Dan kalau sekiranya calon-calon tu semua punya kriteria-kriteria ni, maka diambil kriteria yang menentukan adalah sekiranya ada seorang daripada kalangan Quraisy, maka dia yang akan diangkat, ya. Tapi kalau sekiranya dah tak ada, seperti mana yang kita lihat pada hari ini, itu sudah lain cerita lah, ya. Maka diambil orang yang paling layak lah, ya. Tapi sekiranya ada daripada kalangan orang Quraisy, di samping kriteria-kriteria yang lain, kena ambil dikira juga. Tapi datang seorang Quraisy, tapi dia orang yang paling jahil, lebih jahil daripada Abu Jahal, tak jadi juga, ya. Kena diambil kriteria-kriteria ni semua. Tapi sehingga kalau sekiranya semua dah ada kriteria itu, tapi ternyata hanya seorang saja yang daripada orang Quraisy, maka orang yang Quraisy itu yang dia angkat. Maka kita lihat ini yang diamalkan oleh umat Islam zaman berzaman, daripada kalangan khalifah sejak kewafatan Rasulullah, bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Lepas tu datangnya, ya, kerajaan Umayyah, ya. Lepas tu kerajaan Umayyah daripada tahun 41 sehingga tahun 132 Hijrah, ya. Kerajaan Umayyah, ya, bermula dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma. Mereka ini para khalifahnya semuanya daripada kalangan Quraisy. Seterusnya datangnya kerajaan Abbasiyah daripada tahun 132 Hijrah sehingga tahun 656 Hijrah. 656 Hijrah, jangka masa yang cukup lama. Daripada kerajaan Daulah Abbasiyah ni, Abbas dipanggil Abbasiyah ni nisbah kepada pakcik Rasulullah, Abbas Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kerajaan Abbasiyah ni semua daripada keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ni semua daripada kalangan orang-orang Quraisy, ya. Jadi kerajaan pimpinan khalifah daripada kalangan orang Quraisy berterusan sehingga tahun 656 Hijrah, ya. Sebelum apabila jatuhnya kerajaan Abbasiyah, ia diganti dengan kerajaan, banyak kerajaan timbul, tapi kerajaan yang paling dominan adalah kerajaan Al-Mamalik, dipanggil Mamalik atau Mamlukiyah, yang memerintah daripada tahun 656 Hijrah sehingga 923 Hijrah. Seterusnya datangnya kerajaan Islam khalifah yang terakhir, iaitu kerajaan Uthmaniyah, ya. Jadi ada 4 kerajaan Islam. Yang terakhir adalah Uthmaniyah daripada tahun 923 Hijrah sehingga 1343 Hijrah, atau bersamaan dengan 1924 Hijrah,
Ya, 1924 Hijrah. Masihi, sorry. Okey, 1924 Masihi. Jadi kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah ini semua dipimpin oleh khalifah daripada kalangan keturunan Quraisy, ya. Adapun kerajaan Mamalik, mereka ni adalah daripada kalangan orang-orang Mesir. Seterusnya datang kerajaan Uthmaniyah, ini daripada kalangan orang-orang Turki, ya. Lepas tu kerajaan-kerajaan Islam berpecah kepada apa? Kepada negara-negara, ya. Negara-negara, sehinggalah seperti mana yang kita lihat pada hari ini, ya. Baik, kita lihat perkara ke-33 tadi. Barang siapa yang keluar daripada imam yang muslim, maka dia termasuk di kalangan kelompok Khawarij yang telah mematahkan tongkat kepimpinan kaum muslimin, ya. Apa artinya mematahkan tongkat kepimpinan kaum muslimin? Ini adalah satu kata balaghah. Balaghah apa? Satu kata sastra, kebiasaannya seorang pemimpin itu diibaratkan memegang tongkat. Tak semestinya dia pegang tongkat, tapi diibaratkan sebagai orang yang memegang tongkat. Nisbah kepada ini satu perumpamaan, nisbah kepada pengembala kambing yang memimpin kambing-kambingnya, dia akan pegang tongkat. Ini adat. Dipanggil pegang tongkat, disusu kambing atau lembu-lembu dia, ya, supaya pergi satu arah, ya, masuk kandang, keluar kandang. Jadi seorang pemimpin dinisbahkan sebagai memegang tongkat. Jadi orang yang keluar memberontak dianggap sebagai telah mematahkan tongkat pemimpinnya. Seolah-olah dia rampas tongkat pemimpin itu, dia kata, dia bagi dia punya apa ni? Dipanggil apa ni? Kepala lutut dia, dipatahnya. Ya, aku tak nak taat lagi, ya. Itu perumpamaan orang yang keluar menentang pemerintahnya. Dia telah mematahkan tongkat kepimpinan kaum muslimin serta menentang athar. Kita tambah lagi, orang yang menentang pemerintah, ya, Imam Al-Barbari kata apa? Dia ibarat mematahkan tongkat. Mematahkan tongkat kepimpinan orang Islam. Dia ada balaghah di situ. Dia bukan sahaja mematahkan tongkat kepimpinan untuk diri dia, bahkan mematahkan tongkat kepimpinan orang Islam. Imam Al-Barbari kata, ibarat pemimpin itu telah dipatahkan tongkatnya, mengakibatkan dia tidak mempunyai tongkat lagi untuk nak memerintah rakyat dia. Dia dah hilang tongkat. Kerana itu sifat orang Khawarij. Kalau dia menentang pemerintah, dia punya virus dia itu akan merebak terus. Masyarakat lain-lain semua dah jadi tak hormat. Maka ibarat masyarakat itu semua hilang, tak ada tongkat lagi dah nak ikut, ya. Itu dia. Dan menentang athar. Athar maknanya menentang, tidak mengikut, ya, contoh ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar satu istilah, ya. Athar maknanya cara yang diamalkan oleh umat Islam awal dahulu, ya, bermula dengan generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah, ya, seperti mana dalam hadis Imam Muslim yang kita baca tadi, ya, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bai'ah, dia mati dalam keadaan jahiliyah, ya. Ini keadaan jahiliyah, bukan dia tidak mati dalam keadaan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia mati dalam keadaan jahiliyah, dia mati dalam keadaan kegelapan, dia tidak ada cahaya sunnah, ya, itu maksudnya. Satu kematian yang tidak diinginkan oleh mana-mana orang Islam, ya. Maka orang yang memberontak diistilahkan sebagai Khawarij. Ini pun satu istilah yang perlu kita gunakan dengan betul. Istilah orang yang menentang, memberontak ke atas pemerintah atau mengganggu gugat sebuah negara, orang yang menentang orang Islam yang lain, perlu digunakan istilah yang betul supaya kita jangan keliru. Maka guna perkataan Khawarij. Berbeza dengan istilah, kadang-kadang kita lihat zaman sekarang digunakan istilah yang lebih lunak. Orang yang menentang kerajaan dipanggil apa? Ini sensitif sikit lah, pembangkang.
parti apa satu tu? PR parti. Apa-apalah. Atau sekarang ni dipanggil orang yang duk bunuh orang Islam yang lain dipanggil salafi jihadi. Ini pun satu penyelewengan istilah yang mempunyai maksud tersirat. Dia nak memburukkan secara halus. Sedangkan mereka ni bukan salafi jihadi. Orang salaf dia tak ada macam tu. Orang salaf dia salaf. Dia tak ada salafi jihadi. Ada salafi apa lagi? Salafi wahabi, salafi ikhwani, salafi tablighi, salafi sufi. Tak, itu bercanggah. Itu semua tak betul. Salafi yahanana ada. Tak ada macam tu istilah macam tu. Dia salafi. Ya, maknanya dia ikut patuh kepada sunnah Nabi daripada keseluruhannya, daripada mula sampai akhir. Kalau dia keluar sikit, dia bukan salaf. Ya. Kalau dia jihad tidak ikut syariat, dia ni jihadi. Nak panggil dia jihadi terpulang. Tapi jangan kata dia salafi jihadi. Kalau dia ikhwan muslimin, katakan dia ikhwan. Dia bukan salafi ikhwani. Dia tabligh. Tak ada salafi tabligh sebagainya. Ya. Jadi istilah-istilah ni perlu dibetulkan. Jadi orang yang memberontak diistilahkan sebagai khawarij. Jadi khawarij ni ada dua ciri. Ya. Siapa yang mempunyai salah satu daripada ciri ini, maka dia termasuk dalam kelompok khawarij. Ciri yang pertama adalah keluar memberontak terhadap pemimpin negara, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam perkara yang ke-33 ni. Ya. Barang siapa yang keluar daripada imam yang muslim, maka dia termasuk dalam kelompok khawarij. Ya, kata Imam Al-Barbahari. Itu ciri orang khawarij yang pertama. Ciri yang kedua adalah mengkafirkan umat Islam dengan dosa besar yang tak sampai syirik. Mengkafirkan orang Islam, tak kira siapa, rakyat biasa ataupun pemerintah negara, kerana dosa besar yang tak sampai syirik. Ya. Minum arak dikata kafir. Menzalimi rakyat, dia kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Tak mengamalkan hudud, kafir. Tak menegakkan hukum qisas dan hudud, dikata kafir. Ini ciri khawarij. Ya. Kerana ini semua dosa-dosa besar, tapi tak sampai syirik. Ya. Dia tak sampai kufur, maka tak boleh dikafirkan orang itu. Ya. Tetapi orang khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar. Ya. Baik, insyaAllah boleh. Ada sebarang pertanyaan sebelum kita mengakhiri kuliah pada pagi ini? Tak, dia istilah Wahabi ni dia adalah satu istilah yang nak kata apa? Macam tak ada kayu ukur. Serkap jarang. Ya. Dia dianggap sebagai satu istilah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang tertentu, yang kalau orang tu tak setuju dengan dia, ya, orang kalau dia menyelisih pendapat dia dengan mudah akan kata, dia akan gunakan istilah ni kepada musuh dia, kepada lawan dia. Dia kata, oh ni Wahabi. Kalau orang ni tak melakukan tahlil, tak melakukan baca Yasin misalnya, tak baca talqin ketika kematian, apa lagi, tak cakap usalli sebelum takbiratul ihram, termasuk tak baca bismillah secara kuat sebelum bismillah, dia mudah, dia tak ada bincang hadis, dia tak bincang dalil, dia tak ada bincang secara ilmiah, dia shortcut terus, hukum terus, Wahabi. Jadi tinggal lagi apa tu Wahabi. Kita tanya kat luar sana, apa tu Wahabi? Tu
tunggulah 3 hari 3 malam, 3 bulan, 3 tahun, kita tak akan dapat jawapan yang konkret. Ya, akhirnya istilah Wahabi ni adalah satu istilah yang kembali kepada tafsiran seorang tu. Ya, kalau orang tu menentang Syiah pun boleh jadi Wahabi juga. Ya, kalau orang tu tak setuju dengan kelompok-kelompok Sufi misalnya, atau orang tabligh ke, ikhwan muslimin ke, ada boleh diistilahkan sebagai Wahabi. Jadi akhirnya Wahabi ni tidak diketahui apa sebenarnya ni. Ya, maka kita kata sekiranya orang tu Wahabi, orang Wahabi adalah orang yang cuba menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya orang Wahabi itu adalah orang yang cuba mengembalikan permasalahan agama dia kepada Al-Quran dan sunnah sejajar dengan pemahaman sahabat radhiyallahu an. Sekiranya orang Wahabi adalah golongan yang tidak taklid buta kepada pendapat-pendapat, ya, sebaliknya mereka sedaya upaya mengembalikan masalah agama mereka kepada dalil yang sahih, sekiranya itulah Wahabi, maka kita kata kita Wahabi. Tetapi kalau sekiranya Wahabi itu maksudnya adalah orang yang mengkafirkan orang sewenang-wenangnya, orang yang benci kepada Rasulullah, orang yang benci kepada sunnah Nabi, orang yang melawan Islam, orang yang cuba nak menghancurkan Islam, maka kita kata kita tak setuju dengan Wahabi. Bahkan kita akan memerangi Wahabi dengan erti kata seperti itu. Jadi persoalan dia, apa tu Wahabi? Ya, boleh insyaAllah. Jadi sebenarnya masalah mengeraskan bacaan Bismillah sebelum baca Al-Fatihah, dia bukan masalah Wahabi tak Wahabi. Dia adalah satu masalah perbincangan fiqh di kalangan ulama mazhab. Dan insyaAllah kita dah ada penjelasan dia, ada dalil-dalil dia tentang mana pendapat yang rajih. Ya. Akhirnya adakah Wahabi itu pengikut Rasulullah? Kerana ada hadis bahawa Rasulullah tidak mengeraskan bacaan Bismillahnya. Sekiranya Rasulullah juga Wahabi, kita kata kita Wahabi. Ya, boleh insyaAllah. Wallahu a'lam. Dalam isu jihad bersama pemimpin, ya, dikatakan pemimpin dia duduk di hadapan. Kalau tengok strategi peperangan ni, kadang-kadang yang pergi tu askar yang kecil-kecil, pemimpin kat belakang. So kalau ikut dalam Islam memang pemimpin kat depan, ya. bukan tentu membahayakan. Kalau membahayakan, Rasulullah membahayakan diri dia. Ya, Rasulullah pergi ke depan, dia di barisan depan. Ya, seperti mana para khalifah yang datang kemudian, mereka di depan. Ini cara, tapi kita kena fahamlah itu cara peperangan dahulu. Ya, mungkin strategi. Kerana jangan lupa apabila pemimpin di depan, dia akan menaikkan semangat. Ada hikmah yang cukup jelas. Ya. Jadi kita meraihkan perbezaan keadaan perang pada zaman sekarang, di mana dia lebih kepada bersifat persenjataan canggih. Ya. Jadi ini semua dia kembali kepada mana maslahah. Dia kembali kepada maslahah. Yang mana yang maslahah, maka itulah sepatutnya dilakukan. Sekiranya ada maslahah seperti pada zaman dahulu, kita kata secara yakin, pada zaman dahulu maslahahnya pemimpin kena ada dekat depan, kerana mereka bersifat face to face. Pada zaman sekarang tak payah nak face to face, dia hantar bom je. Dia duduk kat rumah je, button, push off a button, ting, piu. Awak baru nak Allahu Akbar, boom. Kan? Jadi kita kena raikan semua itulah. Ya. Jadi adakah perlu pemimpin di depan? Kita kata kembali kepada maslahah. InsyaAllah itu jawapan dia lah. Ya. Boleh kita bayang jemaah juga kan imam yang baca bismillah selagi mana dia Islam. Selagi mana dia Islam, dia mengucap kalimah syahadah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, nanti dia tidak melakukan hal-hal kekufuran atau kesyirikan yang nyata, dia masih Islam, kita salat di belakang dia. InsyaAllah dia buat apa ya, tak ada masalah. Qunut, bismillah, usalli lah banyak, no problem, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya. Macam yang tadi tu, sebab sekarang ni kalau kita ikut imam solat, mungkin nak berdoa untuk yang persendirian punya doa, mungkin tak cukup masa dia punya sujud pendek, tahiyat dia pendek. Jadi boleh kata tak, untuk
doa bersendirian ni sebenarnya adalah pada solat-solat sunat. Betul? Ya. Di sini ada pertanyaan. Dia kata kita memahami keadaan kalau kita solat berjemaah di belakang imam, ketika sujud atau ketika lepas tasyahud sebelum salam, kadang-kadang masa tu tak ada, ya. Bagaimana? Maka kita mengambil kesempatan untuk kita memperbanyakkan solat sunat, dan kita baca doa kita di situ, ya, ketika sujud, ketika bersendirian. Kita kata memang itu tempat dia, ya, memang itu tempat dia. Jangan nak tunggu solat jemaah baru nak doa. Kita kata ini memang tak cerdik lah, ya. Bahkan kita kata solat sunat, dan solat sunat ni ada berbagai. Yang paling afdalnya adalah ketika tengah malam. Bersendirian tentu sahaja, bahkan dalam keadaan semua akan tidur, kita bersendirian solat sunat, qiyamul lail, sepertiga malam yang terakhir. Memang itulah waktu yang sangat-sangat mustajab, ya. Kita memperbanyakkan doa kita dalam solat, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.